Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan akan Al-Quranul Karim kepada kita supaya menjadikan pertunjuk kepada hidupan manusia. Dan bukan sekadar itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah supaya Nabi alaihi salatu wassalam mentafsirkan, menerangkan, menghuraikan, menjelaskan akan isi kandungan Al-Quran di atas maksud dan murad kehendak Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah satu anugerah, satu nikmat dan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dengan cara khususnya seluruh tidak dikecualikan. Akan tetapi apabila al-haq itu benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim ataupun tersebut di dalam hadis An-Nabawiyah, benar-benar yang Allah Subhanahu wa taala serunya manusia kepadanya, maka ada sepihak daripada manusia di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertegak dan berdasar kepada kebenaran itu. Di sana apabila ada kebenaran, pasti ada lawan baginya, iaitu kebatilan. Kebatilan ini pun bukan sekadar teori cara mikir, bahkan yang dibawakan oleh manusia yang calonkan diri mereka untuk jadi ketua bagi ahli kebatilan, bagi kebatilan. Dengan sebab itu, permusuhan di antara benar-benar dan benda hak yang tak benar, al-batil, mereka yang pegang teraju yang benar, pasti mereka itu menegakkan benar-benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Mereka yang senantiasa nak akak lambang kebatilan, mereka itu senantiasa mempertahankan kebatilan mereka siang dan malam. Ini adalah sunnatullah
Ya Allah Subhanahu wa taala kehendak dengan kehendak ki iradatun kauniyah. Kehendak ki ya Allah Subhanahu wa taala nak berlaku di atas muka bumi ini. Supaya itu sebagai cobaan bagi orang yang beriman itu sendiri dan bagi manusia dengan cara seluruhnya, kata ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala bukannya mudah. Bahkan benda itu adalah benda yang payah, benda yang penuh dengan cobaan, penuh dengan cabaran dan sebagainya. Supaya nak kita sebagai manusia sabar di atas kebenaran, sabar nak bawa kebenaran, sabar nak mempertahankan kebenaran, dan berbagai-bagai kita kena guna sifat sabar yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan perintahkan kepada kita. Karena senantiasa ahlul batil yang nak akadkan kebatilan dia gunakan berbagai-bagai tenaga yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada mereka. Daripada ilmu pengetahuan, daripada pangkat, daripada cerdik ke dia yang Tuhan beri, daripada akal fikiran, daripada teori, daripada orang yang ada sekelilingi, daripada pembantu-pembantu yang lain, daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka guna dengan secara sepenuhnya untuk mempertahankan kebatilan. Tak berapa hari yang kita duduk ini, ada satunya seorang ustaz yang dia itu kebiasaan dusta di atas hukum-hukum agama dan dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak jadi pelik. Kerana dia calonkan diri dia nak jadinya orang yang jadi ketua untuk nak bawakan kebatilan kepada ummah. Daripada pihak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini adalah pilihan daripada dirinya sendiri. Kerana orang yang dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dusta di atas urusan agama, dustakan kepada masyarakat, dustakan kepada umat Islam. Benda ni adalah biasa bagi mereka. Kerana kalau dia sanggup dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh, maka yang lain itu hayyin lahu, mudah bagi dia. Jadi ada video yang jadi kelang kabutlah di dalam masyarakat kita, sama ada yang ada di Fatani sendiri di Thailand, di Malaysia, di mana-mana tempat yang fahamnya bahasa Melayu. Dia ni ada buat tubik satu rakaman yang dia itu bercakap di dalam majlis yang mukhalafah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada kita nak memberikan sedikit penjelasan, kerana tiap-tiap perkara yang jadi kesamaran pastilah kita kena beri penjelasan. Isu ini bukan orang yang bertegak di atas kebenaran itu mulakan, tidak. Bahkan isu ini disukai, dikeluarkan oleh pihak-pihak mereka yang mempertahankan kebatilan dan mengangkatkan jalanan supaya orang Melayu kita ni kelik jadi orang yang khurafat sebagaimana belum daripada kita menerimakan ajaran Islam. Nah, heratnya kita sebagai umat Melayu ni kelik kepada kebudayaan kita hak asli daripada agama hak bukan Islam. Daripada pegangan yang khurafah, daripada pegangan yang tidak selaras dengan Alkitab was Sunnah dan fahaman salafis salih, itu adalah amat duka cita kita sebagai orang Islam yang dapat cahaya daripada Al-Quran dan dapat cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui muluk-muluk syarahan-syarahan para ulama Rabbani di kalangan orang Melayu kita semenjak dulu sampai sekarang. Akan tetapi di akhir zaman ini mereka itu kebanyakan telah kembali kelik pada rahmatullah. Mereka yang la yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada mana-mana pihak, tidak takut pangkat mereka itu nak
jatuh daripada mereka. Tidak takut kepada harta benda mereka. Tidak takut kepada pangkat mereka. Tidak takut kepada rezeki mereka. Kerana mereka ini tahu sungguh. Kata senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan dia. Sebelum daripada kita ini nak memberikan penerangan di sini, penerangan ini kita beri khalisan liwajhihil karim. Berikan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita dapat daripada habuan tu dan habuan ini. Itu tidak. Kita sempurnakan dan ikhlaskan hati kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ini adalah kekeliruan yang wajib sebagai kita, orang yang mengaji belajar, orang yang ada juga duduk di dalam medan ilmu, menuntut ilmu pengetahuan, pasti kita kena menghalangkan akan ini fikiran, tubik daripada masyarakat kita sekadar mana ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Sebelum daripada kita nak ulas, bagaimana biasalah, majlis kita ni nak buka dulu suara dia supaya umat Islam itu boleh dapat dengar belaka. Dan jangan dakwa kata ini kita kena pergi carikan dia. Itu adalah hujah yang dulu, hujah yang muzayyafah, hujah yang tidak ada kekuatan. Karena seseorang lelaki ni dia bukan mengajar di masjid dia. Bahkan dia mengajar di dalam udara, di atas udara, yang semua video dia itu tersebar di atas udara. Boleh kita itu tangkapkan, ambil video dia untuk mari buat bincangan tentang ilmu pengetahuan. Ini adalah jalan yang dijalankan dan cara yang dibicarakan oleh semua tokoh-tokoh ulama-ulama kita dan pendakwah-pendakwah di dalam alam dunia pada hari ini. Tak melewatkan masa, kita mari dengar dia dulu. Belum daripada kita nak berikan huraian dengan satu persatu daripada perkataan dia. Mu'tazilah baca Quran, Syiah baca Quran, Wahabi baca Quran. Tetapi paham itu lagu mana? Berhati-hati, pakaian tidak dapat membela kita di hadapan Tuhan kalau kita sesat. Cuba tengok Syiah tu serba sama mana, joboh sama mana, janggut sama besar ngapa perlu dia. Besar tak besar, tapi ada nilai pada sesat dia. Cuba tengok Wahabi, tak kecek dengan guysnya. Tak pakai piyuh, pakai joboh. Dahi je. Tapi sesat. Maka benda-benda lagu ni lah perlu kepada kita belajar lagu mana nak cari jalan kepada Allah Ta'ala. Carilah ahlu sunnah wal jamaah. Jumhur ulama, tak sudut bimbel lah. Ulama-ulama ni akan bawa kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam tasawuf pula Junaid al-Baghdadi. Sebagaimana kata-kata ulama, antara kata-kata masyhur ni. Dia kata kalau hamba tengok Rasulullah berjalan ke kanan, Rasulullah pergi ke kanan. Dan hamba tengok guru hamba berjalan ke kiri, nescaya apa hamba akan ikut guru hamba lagi daripada Rasulullah. Kita sekali dengar, kakak ni tak asuk sungguh ke tok guru dia. Tok guru dia belah kiri, Rasulullah belah kanan, ikut tok guru dia lagi sebelah kiri. Tuh kata-kata orang yang mengerti faham kata-kata Nabi. Kalau kita kata Rasulullah kok kanan, guru kita kok kiri, kita faham kok kanan lah Rasulullah guru kita. Hak tu orang tak mengerti fahami Rasulullah. Kerana apa? Kerana hak Rasulullah kita tak faham. Hak guru kita tu patut kita ikut. Kerana fahami guru kita dengan fahami kita memahami Rasulullah jauh bumi dengan langit. Kita nampak Rasulullah ayat nak pergi kat ni. Guru kita syarah nak pergi kat ni. Ikut guru kita kerana dia ulama, dia orang alim. Jangan ikut hak Rasulullah direct apa. Kita tak faham, takut faham kita lagu tu lagi kat ni. Sebenarnya Rasulullah nak tunjuk ke kiri sebenarnya. Maka timbul istilah kalau Rasulullah ke kanan, guru hamba ke kiri, hamba ke kiri lagi. Hamba ikut faham guru hamba lagi. Kerana berapa banyak orang sesat dengan nas Quran, dengan nas hadis. Bukan baca kitab Taurat, bukan baca kitab Zabur, bukan baca kitab Gabur. Jadi kita alhamdulillah duduk suasana agama, duduk dalam tempat comel, kekalkan benda lagu ni.
Siapa kita mati. Tak suruh bimbel lah orang duk kata gajah rimah bewok serati pun. Nah, kita duduk dalam nasihat agama, duk puji Allah, duk puji Nabi Muhammad. Tak suruh takut. Setelah daripada kita dengar video dia dengan cara ringkas 2, 3, 4 minit, 5 minit kata gilah. Kita boleh dengar dan kita nak ulah balik akan itu perkataan dia satu persatu biiznillahi ta'ala. Kata betulkah apa yang dia betul tadi itu? Adakah apa yang dia betang tadi yang kemukakan ilmu dia kepada masyarakat dengan cara seluruhnya duduk di atas bantasan Alkitab dan Sunnah dan duduk di atas jalanan yang dijalankan oleh ulama Rabbani semenjak daripada dulu sampai ke sekarang ataupun tidak? Dia kata perkataan dia dan kita pun dengar belaka perkataan dia yang kecil semua tu di madrasah yang dia itu pergi cakap tu, kita dengar semua, bukan dengar sekadar ni. Tetapi nuktah yang jadi masalah di sini. Masalah yang jadi kelang kabut dan jadi kesamaran kepada umat masyarakat, iaitu beberapa perkataan yang dia kata di sini. Dia kata Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ni baca Quran dia kata. Yalah Mu'tazilah baca Quran sebab dia orang Islam, kita tak kufur Mu'tazilah. Syiah pun baca Quran dia kata. Ya, Syiah pun baca Quran. Wahabi pun baca Quran dia kata. Nampak tu tak? Wahabi pun baca Quran. Tu. Kalau sebut Mu'tazilah, sebutnya Syiah, sebutnya Wahabi, sebut satu lagi we penuh selalu. Kuburiyun membaca Quran juga. Bukan hak lain. Al-mubtadi'ah, mubtadi'un membaca Quran juga. Seperti kamu-kamu ni. Nampak dah tu? Ni kita khususkan. Bagi mereka yang tertentu. Bukan kita mau umumkan kepada mana-mana pihak. Tak. Bahkan kita tujukan kepada satu pihak sahaja. Pihak yang keluarkan video ini. Kerana orang ni adalah orang yang kazab. Orang yang dusta di atas Nabi Muhammad SAW. Tidak ada harga sedikit pun dia ni dalam agama kita. Akan tetapi at-taghut di kalangan kumpulan-kumpulan mereka yang mengangkatkan dia supaya nak mengembalikan orang Melayu kita ni kelik pada jalan khurafat semula. Tetapi dak wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak ada jalan sekali-kali mana-mana pun orang yang tak beriman boleh nak mengatasi orang yang beriman. Ini adalah rancangan daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan hak tu. Pihak yang duk kerja oleh belakang dia ni daripada orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana nak orang Islam kita ni jadi khurafat semula. Kerja dia nak heratkan kita jadi orang khurafat semula. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khurafat. Kenapa? Kerana musuh Allah Ta'ala tahu kata kekuatan Islam bergantung di Alkitab dan Sunnah. Tak ada bergantung kepada khurafat dan sebagainya. Dan bahkan kita bergantung kepada khurafat itulah iaitu jalan yang kita bergantung kepada kelemahan. Umat Islam akan jadi lemah kalau bergantung tak kena pada tempat. Ya, Mu'tazilah baca Quran. Di sana ada tafsir Al-Jubba'i. Di sana ada tafsir Kasyaf. Ya, ada Syiah. Ya, baca Quran. Nampak dah tu? Ada tafsir dia. Tafsir daripada Al-Bayan fi Tafsiril Quran bagi Sayyid Qasim Al-Khu'i ataupun Majma' Al-Bayan pada mentafsirkan Al-Quran bagi Abu Ali Tabrisi dan sebagainya. Ada di sana tafsir-tafsir Quran bagi Syiah. Dan dia kata Wahabi pun baca Quran. Wahabi ni siapa? Fa'athari. Hari ni hingga Ibnu Katsir pun jadi Wahabi juga. Hari ni hingga Al-Barawi pun jadi Wahabi juga. Hari ni At-Tabari pun jadi Wahabi juga. Hak apa? Kerana mereka ini berpegang kepada Al-Athari. Pegang kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Mereka yang pegang kepada dasar hadis Nabi, dikata mereka yang beriman dengan zahir Quran dan sebagainya. Tak ada akal fikiran dan sebagainya. Ini kumpulan-kumpulan yang mereka ini nak heratkan kita.
Tapi di sana Al-Quburiyun membaca Quran juga. Daripada dar hak terpilih tu, ada di Yaman tu. Mereka ini yang sebarkan kepada umat manusia cara fikirnya Al-Quburiyun. Yang nak pujakan kubur lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mujalah Makkatul Mukarramah tu dan Madinatul Munawwarah, boleh orang sunnah, orang berdasar pada Alkitab dan Sunnah pergi. Muja lagu tu. Sebab apa? Kalau tidak, nascaya fawalli wajhaka syatral al-baqi' wal ma'la. Tak ada jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tak. Akan kembali muka tu kepada al-baqi' wal ma'la. Klik pada kubur Baqi', klik pada kubur Ma'la. Ini Allah Subhanahu wa taala tak kandang. Ini Allah Subhanahu wa taala tak kandang. Dan mereka ini adalah pada hakikatnya tak lain tak bukan batiniyun. Yang ada tafsir-tafsir mereka seumpama tafsir As-Satri dan seumpama tafsir Ibn Arabi. Mereka ini akan bawa ajaran pelik-pelik kepada umat Melayu kita sehingga kita tercabut daripada agama kita hak asal. Tapi insya-Allah Allahu Jalla Jalaluh tidak izin sama sekali bagi mereka. Bahkan itu adalah cubaan bagi kita. Inna kaidash syaitani kana dha'ifah. Sesungguhnya rancangan syaitan itu adalah lemah. Selama mana? Selama mana kita bergantung kepada talian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia kata, pakak baca Quran belaka. Ya, pakak baca Quran belaka. Tetapi fahaman tu lagu mana? Dengan sebab itulah kita, orang yang bergantung kepada Alkitab wa Sunnah, dia kata, dasar kita Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Makna kata kita faham sebagaimana ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama salaf dulu faham. Itu cara dia. Kenapa kita turut mereka? Kerana mereka adalah duduk semasa wahyu duk turun. Dan mereka boleh tengok tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah ilmu banyak sampai ke jadi mujtahid mutlak. Dengan sebab itu kita kaitkan fahaman kita terhadap Alkitab dan Sunnah dengan fahaman mereka. Tak sama sekali. Kita tak kena ada bimbang, tetapi fahaman tu lagu mana? Fahaman hak besar sekali, fahaman kuburiyun. Fahaman al-khurafiyun. Ni kita itlak di atas orang yang tertentu. 7 perkataan di atas orang tertentu. Bukan makna semua umat Islam. Nampak tu tak? Satu kumpulan ini sahaja. Dia kata kena berhati-hatilah. Ya, kita kena berhati-hati sama sekali mereka yang nak mengajakkan kita kepada ajaran khurafat. Semua tiap-tiap kali tubik mengajar nak mengheretkan tariknya manusia kepada jalanan al-khurafah. Nanti kita tengok lagu mana khurafat dia. Dia kata pakaian tidak membelakan kita di hadapan Tuhan. Ya. Pulahlah kasubai wapa lapis pun sampai katuk telinga sebelah ataupun dua belah. Kalau kita duduk di atas dasar kuburiyun, tak selamatkan kita. Pulahlah kain subai, pakailah janguk pah dada sekalipun, dakwalah kata kita ni anak cucu Nabi sekalipun. Kalau heret manusia suruh puja kubur lain daripada Allah Subhanahu wa taala, tak selamat kita. Nak percaya, tak percaya apa tak percaya. Tak ada dah jadi berat ke berapa terhadap umat Islam. Akan tetapi kebenaran pasti tetap jadi kebenaran. Jangan menamakan seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul. Jangan menamakan seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul. Umat Islam cerdik, pandai, faham, reti. Kata tawassul satu, suku. Seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala suku. Sebagaimana ajaran al-kuburiyun dok mengajakkan kita supaya seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, pakaian tidak membelakan kita di hadapan Tuhan kalau kita sesat. Di manakah kita nak betul kalau kita duduk dalam ajaran al-kuburiyun? Ajaran khurafiyun, ajaran al-bid'ah, ahlul ahwa, seumpama kamu umpama ni, tak sama sekali kita nak duduk di atas jalan yang benar. Membelakangkan Alkitab, membelakangkan as-sunnah, membelakangkan fahaman-fahaman para salafus salih. Bagaimana kita nak royak kata kita ni benar?
Bahkan dasar kita tak betul dengan dasar Alkitab dan Sunnah. Tuhan nak kanan, kita kata kiri. Nabi nak kanan, kita kata kiri. Ulama salah kanan, kita kata kiri. Ini adalah kesesatan yang nyata. Cobalah kita lihat, ya kata. Coba kita lihat, tengok, ya kata, Syiah Subai besar mana. Juga Al-Kuburiyun pakai Subai juga. Bahkan sampai ke Subai dia ni, ada sanak sepak Nabi. Bahkan ulama ummah kata semua sanak seumpama Sakhawi dan sebagainya, Subai tidak ada sanak satu pun sampai ke Nabi dengan cara sahih. Itu tokoh ulama. Tetapi umat Islam kita sebagai orang Melayu kurang tahu di situ. Takutnya apabila orang royak dengan cara alasan, kita takut, kita tuduh kata mereka itu adalah Wahabiyah. Kalimah Wahabiyah ni timur daripada Ubadul Kubur ataupun Al-Kuburiyun ataupun Khurafiyun ataupun Al-Mubtadi'ah ataupun Ahlul Awak, seumpama seseorang lelaki ini, ya tak lain tak bukan nak menjauhkan kita daripada benar-benar. Tak ada kelebihan gapo kita turut dia. Karena dia bukan Rasul. Dia bukan Nabi Muhammad. Dia bukan mujtahid mutlak. Walaupun Arab duduk di Yaman sekalipun, tak ada harga sedikit pun. Selama mana? Kalau dia tak turut akan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subai besar baku mana pun tak ada pedah gapo. Pakai baju boh besar mana, janggut dia tu besar mana. Terkadang kata janggut dia tu sama besar dengan perut. Janggut sama besar dengan perut. Barangkali dia biasa tengok. Kita tak biasa tengok lagi kita janggut besar perut tu. Nampak tu tak? Kita tak biasa tengok lagi kata janggut tu besar perut. Besar tidak besar tetapi ada nilai tidak, dia kata. Ada nilai ke tak, dia kata. Besar tak besar ada nilai ke tak? Sesak ni tak ada nilai. Ya. Ulahlah kan Subai katuk 12 telinga sekali pun. Ataupun buka sebelah telinga sebagai benda duk buat tu. Tak ada nilai sedikit hapuk. Tidak ada nilai langsung. Kenapa? Karena selama mana tak ada ibadat kepada Allah Ta'ala dengan cara ikhlas. Nak ikhlas lagu mana seru lain pada Allah Ta'ala. Suruh kubur, panggil kubur tu, panggil kubur ni. Ini tawassul. Itu bukan tawassul. Seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa ramai, betapa banyak video-video kita tak mau nak waktu baik di sini. Kita boleh tengok sendiri seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita ni orang Melayu tak reti, tak tahu. Lagu mana? Duk royak kata hak ni tawassul. Tawassul lagu lain, tawassul seru Allah. Tapi berkat orang tu dengan pangkat orang tu tawassul. Tapi mari betul-betul lagu ni bukan tawassul. Hanya pergi ikut majas akli. Nah, majas akli gitu, majas akli gini. Kita kapung duduk menoreh ni, tak tahu majak gapo apa tak tahu. Nampak tu tak? Kalau masalah sifat Tuhan bergaduh sangat, hak Tuhan menyipatkan diri dia, tak boleh beriman sebagaimana Tuhan royak, takut jadi kufur. Seru lain daripada Tuhan, hak ijmu' ulama dan soreh-soreh daripada ayat Quran, hadis Nabi ni. Lagu mana kita tak tahu buat apa pula? Ini apa yang kata, ajaran yang sesat yang nak heratkan kita, lepas ke mana? Lepas kepada api neraka. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala wassalamu wal afiyah. Cuba tengok Wahabi, dia kata. Tengok. Zikir dia ni dia tak lain tak bukan kena sah lagi. Ila hadratin Nabi batu Wahabi. Ila hadratin Nabi Wahabi. Zikir ni lah pula. Jadi mudah nak takarrub, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ini perkataan. Orang ni habis hujah. Orang yang fasil. Fasil mana kata orang benggerak. Tak ada hujah langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Malaikat sekadar nak tuduh orang, nak orang awal tu takut. Tiba kita tengok perkataan dia. Wahabi gitu, Wahabi gini, Wahabi gitu, Wahabi gini. Tak ada hak lain. Dia tak pandai nak sebut. Sebab apa? Sebab kelemahan daripada huraian dia, hujah dia, tak ada habis. Cuba lihat Wahabi, dia kata. Tidak bercakap dengan orang. Senyap, dia kata. Cuba kita tengok Al-Kuburiyun, sore-sore. Waruk, pakai kasut besar, duduk dia. Tengok. Akhir sekali, mengajakkan manusia sebagai kita orang awal, seru lain pada Allah Ta'ala. Tengok. Bahaya tak bahaya, cuba tengok. Suruh kita ni menghambakan diri kita kepada hamba Tuhan juga. Tuhan larang kita tak sewi kita ni sebagai hamba Tuhan seru sesama hamba. Tak se. Tapi Al-Kuburiyun, mari kita pakat seru kubur. Mari kita pakat kucuk kubur. Mari kita pakat tabik pada kubur. Mari kita pakat gonyoh kubur.
Mari kita pakat tabarruk dengan kubur dan sebagainya. Imam Ghazali, Imam Nawawi kata orang duk kucuk, orang duk sapuh petak muka, itu panggil adat orang Yahudi dan Nasara. Dakwah ni dakwah al-kuburiyun ni tak lain tak bukan daripada al-Yahud wan Nasara. Sebab apa? Sebab orang Yahudi dan Nasara ni orang hak puja kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan nak mati tadi tu, dia duk tidur, peluh muka dia. Aisyah ni ambil air sapuh atas muka Nabi, atas dahi Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi buka muka dia, dia kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Melaknati oleh Allah Subhanahu wa taala akan Yahudi dan Nasara yang mengambilkan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadat. Kalau kita tengok dalam sejarah, tengok dalam sekarang lala ni, mereka umpama ni, dia nak panggilkan kita supaya sujud dan puja kubur lain daripada Allah SWT. Hak ni hakikat dakwatul Yahud wan Nasara. Tak boleh nak lari. Adapun dakwah hak duk di atas Alkitab wa Sunnah, mereka ini nak sucikan manusia daripada seru lain pada Allah. Daripada kucuk, sujud, rakak kepada kubur. Hak ni dakwah hak Nabi Muhammad. Hak ni hak dakwah hak Qur'an waktu mari. Hak ni dakwah tokoh-tokoh imam 4. Dakwah yang Yahudi dan Nasara benci dan marah. Kata mereka inilah orang yang benar sungguh. Orang Yahudi dan Nasara ni orang buat kaji, ya bukan orang bodoh. Dia nak tengok hak manakah yang betul dengan dia. Dia buat kaji, ya, bukan jadi bodoh-bodoh. Maka orang hak puja kubur, cerak kata orang yang ikut bayangan al-Yahud wan Nasara. Bukan yang lain. Kita sebagai umat Islam jangan duk perdaya dengan lagu ni. Buka akal fikir, buka padangnya, buka telinga, tak ada pedah, pakcu ke, nah, pakda ke, pakda berapa lagi, kata lagi lah, tak ada pedah depan Tuhan. La yughni anka syai'ah. Tak ada pedah sedikit pun. Apabila kita dikembamikan, mereka itu tak nak tolong kita sikit pun. Bagaimana kita duk kira kepada mereka sampai kita katuk telinga, katuk pandangnya, katuk mata, katuknya segala-gala katuk untuk kita nak terimakan kebenaran. Bagaimana kita buat lagu tu? Nampak dah tu? Ni perkara-perkara yang kita. Dengan sebab itu dia kata, Wahabi tidak bercakap dengan orang senyap. Dia kata, tidak pakai kopiah, pakai baju boh, dahi hitam, tetapi sesat, dia kata. Buat apa? Sahabat-sahabat yang hitam dahi tadi itu jadi sesat ke? Ia bukan masalah sesat duk di dahi hitam, pakai kopiah, tak pakai kopiah. Ia duk di dasar kita. Dasar yang seru Allah Ta'ala dan tak ibadat kepada Allah Ta'ala, malaikat apa yang disyarak ni dasar sesat. Dasar orang yang mereka itu tuduh kata Wahabi ada dua dasar. Cuba kita tengok umat Islam. Yang pertama, dasar orang yang kena tuduh demo kata Wahabi, wak ni tak ibadat malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tak doa, tak seru malaikat Allah. Tak rakak, tak sujud malaikat Allah. Tak dengar perkataan mana-mana lebih daripada perkataan Allah. Ni hak orang mana ni? Ni tak ke hak orang Islam kita hak dak bawa. Dan kita tak akan ibadat kepada Allah, dasar hak kena tuduh ke orang tu. Malaikat di atas jalan ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Jadi seolah kata tak ibadat kepada Allah, malaikat apa yang disyarak mari. Lagu ni kau dasar orang hak sesat. Dasar orang tak sesat lagu mana? Seru Allah Ta'ala katik, seru lain pada Tuhan katik. Ibadat di atas jalan ni hak Nabi wari katik. Betul, ibadat di atas jalan ni hak Nabi tak wari katik. Hak tu. Hak tu hak ada hidayah tu. Hak tu di atas benar tu. Cuba kita kira umat Islam. Orang Malaysia pakat kira, orang petani pakat kira, orang Indonesia pakat kira. Cuba kita kira. Orang Kuala Lumpur kita pakat kira tengok. Kata diri kita ni kita nak duduk pihak mana? Nak letak di mana diri kita? Jangan kita kata, dia tok guru kita. Kita kena turut dia baru selamat. Tak. Islam tadi itu hak kena turut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain kita turut ya boleh. Selama mana dia turut Nabi, turut Quran, turut Tuhan, okey kita turut. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cuba perhati pada ayat.
Kita aware setara mana apa kita boleh reti hak orang mengajar. Jangan ada orang kata kita orang aware tak reti mengajar apa tak reti malah kata guru kita. Hak tu tak asub. Kita cuba dengar banyak sikit. TV ni kita boleh tengok beberapa TV kan. TV ni kata TV 3, TV 7, TV tu, TV ni kata lagi ya. Boleh tengok hak ni, boleh tengok hak ni, boleh tengok hak ni. Kamari kita memikir, agama apa sepatu? Kenapa demo ni tuduh kau orang kata gini? Sungguh tak jadi gitu. Muamalat manusia ni dengan pandangan kita, dengan tengok kita. Jangan sekadar kita dengar. Jangan sekadar kita sedap. Tak. Dengar, tengok alasan lagu mana. Tu orang cidik. Orang tak saya cidik, biar dia lah. Nak kita faham di situ. Kalau gitu tidak ada sakut pauk gapo. Pakai baju boh tak pakai piyuh nak dahi tak dahi. Itu bukan dasar. Dasar hak nak kata sesat atau tak sesat, tengok di dasar hak bawa datang. Dasar hak benar, lagu mana? Tak ibadat malaikat Allah. Dan tak ibadat juga kepada Allah ni, malaikat apa hak Tuhan syarak mari. Tu hak kena. Hak tu maksud kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mari surah ibadat lain pada Allah dan ibadat juga kepada Allah, suruh Allah ya Allah kata, ya Badawi kata, ya Husain kata. Tok keramat tu kata, tok keramat ni kata kita minta, ya tu ya ni minta lah tu. Ibadat di atas contoh hak Nabi buat kata, ibadat di atas contoh hak Nabi tak ada buat kata, tok guru kita buat kata tak apa. Wak sama di antara Rasulullah dengan orang yang bukan Rasulullah. Wak sama di antara Allah Ta'ala dan makhluk. Hak tu dasar hak benar tu. Kalaulah kita orang Melayu duduk sampai situ. Kalau orang hak merdeka dan negeri kena jajah pula. Orang hak kena jajah dah, tak ada jalan nak merdeka. Kalau kita duduk situ. Ini umat Islam kita, umat Melayu kita, kenapa kita tak gunakan akal fikiran? Bila lagi kita nak guna akal, nanti masuk dalam kubur jumpa dengan malaikat muka wanakir dulu, baru nak guna akal. Ya tak betul lagu tu. Dia nak mengajakkan kita supaya nak wujud sesat seumpama dia. Kita ni mas'uliyah. Jaga diri kita ni, tanggungnya diri kita ni, kita kena guna akal. Dengar dia, okey dengar tak ada apa. Majlis kita, orang sunnah kita tak pernah katuk jalan masalah nak mengaji. Dengarlah dia nak mengajar apa, tapi dengan alasan. Dengan alasan. Faham dah tu? Ini cara yang diroyak, yang dihajarkan dalam agama kita. Cara yang diroyak, yang dihajarkan di dalam agama kita. Baik, dia kata gini. Maka benar-benar lagu ninglah. Dia kata. Seorang lelaki tadi. Maka benar-benar lagu ninglah perlu kita belajar. Ya. Kita tahu. Kata amalan kita, kita tahu kata mari di mana, asal mari di mana. Sebab tiap-tiap amalan kita kena kembali boleh kelik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita. Sebab apa kena kembali di situ? Kerana kita pocok cerak dah kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah bagi siapa? Sesungguhnya bagi nabi kita ada contoh tauladan yang baik. Bagi dia liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang beriman dengan Allah dan hari kiamat dia. Kalau kita mengaku kata kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat dia, makna beriman dengan hari bangkit hari kiamat, kena tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana. Kanan ke kiri. Bukan makna kata maka benda-benda lagu ni lah perlu kita kena belajar. Ya kena belajar sungguh. Tauhid hak pesing mendahului akal. Dengan tauhid kita mendahului dalil daripada Al-Quran was sunnah tentang masalah Tuhan dan hari kiamat dia, hak mana perlu kita terima. Hak tu kita kena belajar. Kena belajar ni kena ada alasan. Bukan makna kata ikut dia raya. Agama kita ni bukan agama Tok Sami. Agama Islam ni tidak ada padri. Ingat molek tak serupa dengan agama lain. Agama lain ada padri. Ada Tok Sami dan sebagainya. Lagu mana hendak cari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lagu mana kita nak cari jalan kelik pada Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, carilah jalan ahli sunnati wal jamaah.
Kalau ahli sunnah sungguh, nascaya tak kecek kata sunnah Nabi itu tufiduz zan. Baru ni video kata hadis Nabi beri faedah zan saja. Ya tak boleh nak yakin pun. Kok tu? Kalau ahli sunnah sungguh tak kecek lagu tu. Ni seorang lelaki ni bukan ahli sunnah, ahli bid'ah wal fitnah. Bukan ahli sunnah. Cuba kita tengok ajaran dia. Bid'ah dan fitnah kan orang. Dia tak lain tak bukan. Suka fitnahkan orang dan suka buat rengkok dalam agama. Cuba kita tengok. Ni seorang lelaki ni lah, orang lain tu tak. Nampak tu tak? Kita tak sayalah ke dia dengan cara berlebih-lebih. Tengok alasan hak orang beri. Ni terkadang kita nak murih. Tak bolehlah tok guru kita gini. Nak pertahankan dia boleh. Tapi selama mana dia bawakan kita kepada benar-benar. Okey, pertahan. Kalau tidak, jangan. Tak ada faedah. Kita orang Islam, bukan orang Buddha. Bukan orang Hindu. Bukan orang yang tak ada agama. Nak ikut gapo-gapo, kena ada dalam Quran, kena ada dalam hadis. Ulama kerja dia, helaknya manusia, tariknya manusia, klik pada itu sumber. Klik pada itu dasar. Itu ulama hak sungguh. Nampak tak tu? Ya, kena kepada ahli sunnati wal jamaah. Ya, ahli sunnah lagu mana? Ba ime Quran kata gini. Ba ime hadis kata gini. Ba amal ibadat Quran kata gini. Ba amal ibadat Nabi kata gini. Tu mana ahli sunnati wal jamaah. Ni dalam kitab hak kita duk ngajar sendiri, duk ngaji sendiri, duk pegang ngajar bab tauhid sendiri. Ayat Quran mana ada? Hadis Nabi mana ada? Hadis Nabi tak boleh nak hujah sebab hadis ahad kita tak berhujah. Kita tahu kan masalah ni. Bagaimana kita nak dakwa ahli sunnah? Kalau ahli sunnah ahli itu boleh jadi. Kalau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama sekali. Mana tepat hukum kitab yang mereka itu belajar? Ini cara dia. Bagaimana kita ni orang Melayu ni duk taruh otak ni mana? Ni saya kecek kasar sikit tetapi nak we tahu kata penyakit ni teruk dah. Tak boleh dah kita nak buat senyap. Tak boleh dah kita nak buat main-main. Sebab apa? Berat dah. Kalau kita tak hurai, kalau kita tak kecek, punah agama. Saya cakap lagu ni, saya tak kira mana-mana pun. Saya kira kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak kira mana-mana pihak pun. Sebab tiap-tiap mana-mana manusia pun, dia tak nak boleh wih gapo kali kita. Syurga hak kita dah tunggu-tunggu nak ada di tangan mereka. Tak kali. Ganjaran yang kita kata Tuhan kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dalam syurga kita nak gapo apa boleh daripada Tuhan kita, bukan daripada orang tu orang ni. Ini kita nak wi faham masalah kita beragama. Hai orang Islam nak faham wi molek. Masa kita tak ada ni. Masa Allah Taala wi sekali ni yang mari dunia. Kalau tak kena pula nasallahu subhanahu wa taala as-salama wal afiyah. Hal mana dia kata jumhur ulama. Jumhur ulama, ya jumhur ulama. Turut ulama hak jumhur. Memang ulama hak mula-mula sekali, ulama salaf. Itu panggil mula-mula ijma', mula-mula berlaku. Ulama salaf daripada qurun sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in dan sebagainya. Tidak kena bimbanglah dia kata. Nah, tak kena bimbanglah ulama-ulama ini akan bawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau lagu ni sungguh. Bawa kepada Allah, bawa kepada kitab Allah Ta'ala. Bawa kepada Allah, bawa kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak tengok sungguh ke tak nak bawa pergi sini. Hak dia seorang lelaki ni nak bawa sungguh ke tak sini. Lalu dia kata, di dalam tasawuf ni kita ikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Baghdadi ni dia kaitkan kita dengan Al-Kitab wa Sunnah. Dia tak suruh kita keluar daripada Al-Kitab wa Sunnah. Ada pun seorang lelaki ni kalaulah kita turutnya Quran hadis, ni Wahhabi. Kalau kita turutnya Quran hadis, ni kamu dak. Kalau kita turut Quran hadis, puak ni jadi orang pengganas ni. Sebagainya. Ini adalah hujah yang mereka habis hujah. Habis hujah dah tu kecek lagu tu. Kita tengok kepada keadaan dia yang sengka. Ala ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad ayyuhar rajul. Engkau sengka kata orang yang ada di sekeliling engkau. Daripada pembantu ni. Boleh nak menyelamatkan engkau daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ittaqullaha ayyuhar rajul. Ittaqillaha ayyuhar rajul.
Takut katik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat sedap. Ini ni Allah Subhanahu wa taala dak tengokkan kita. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Sengkau kata kita duduk di atas jalan hidayah. Sedangkan pagi petang duk panggil orang suruh mukhalafah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azkar mukhalafah Nabi. Cara seruan mukhalafah Nabi. Cara hidup ibadat mukhalafah Nabi. Nampak tu tak? Dah ada pembantu dia nak ayat kata nak munakasyah dengan orang sunnah gitu gini. Belum daripada nak munakasyah tu wari dulu alasan kata Nabi tu menyesal tak jumpa Imam Ghazali tu duduk mana. Belum daripada nak kecih hak lain wari hak tu dulu. Nampak tu tak? Baik. Imam Junaid ni lagu mana? Ayuhal muslimun, mai tengok Imam Junaid. Imam Junaid dia kata berkatanya Abu Qasim Junaid bin Muhammad radhiyallahu an wa rahimahullah, dia kata kan, cuba kita perhati. Dia kata at-turuku kulluha, semua jalan, tiap-tiap jalan masdudatun. Jalan kita ni tersutuk belaka. Alal khalq, di atas hamba ni. Illa man iktafa athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan tersutuk belaka, malaikat jalan ni mereka yang ikut jinjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a sunnatahu, dan ikut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walazima tariqatahu, dan melazimi diri kita akan tariqah jalan ni hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna turuqa al-khairat kullaha maftuhatun alaih. Kerana semua jalan kebaikan semua tadi itu buka di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang lelaki ni nak suruh turun Imam Junaid, Nabi kanan kena pergi kiri. Mana ahli sunnati wal jamaah? Mana dakwah kata Imam Junaid seumpama kamu? Kalau kita nak mengajak manusia klik pada Alkitab was sunnah, ni Wahabi. Imam Al-Junaid, lagu mana ya jalan? Suruh turuknya Al-Quran, suruh turuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kepala ketua Wahabi lagu ni. Kita kecek nak pergi padang dengan orang tak guna akal. Kalau orang guna akal tak nak kecek lah ni. Ini ada tercatat dalam kitab Hilyatul Awliya bagi Imam Abi Nuaim. Kecek gini. Bukan ada wahurai saja. Sebab tu kita orang Melayu jangan dengar huraya saja. Bahkan kena ambil dana perkataan ayat hurai tu. Fahmuhu, pahamnya dia, huraya dia daripada mana? Mereka ini tak ada jalan lain. Mereka tak ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Mereka dusta di atas Allah Ta'ala dan Rasul. Jalan yang pergi ke mana? Mimpi. Mimpi itu mimpi niat. Sebab apa yang boleh pergi situ? Kerana orang nak cek tak boleh. Tapi tak sah bimbang. Nampak tak tu? Dia gadah sama sendiri akhir-akhir. Ya gadah sama sendiri. Seumpama ahlu puak-puak ni seumpama ahbas. Gadah dengan duk kok Yamin tu. Gadah duk kok Mekah tu. Duk Bait Maliki dan sebagainya. Gadah juga duk di Azhar ni. Biar gadah sama sendiri. Tak usah bimbang. Kalau di Urdun Hasan As-Saqaf. Gadah sama sendiri. Kita tak usah bimbang. Sebab al-batil ia akan makan sama sendiri. Itu cara dia. Itu cara dia. Satu. Yang kedua Imam Junaid. Mai nak pakai Junaid pakai gini. Sebab itulah kita kata ahli sunnati wal jamaah hak dok pegang pada Alkitab was sunnah, dia semulia-mulia orang. Ulama apabila kita pergi tengok Junaid Baghdadi dan sebagainya suruh turun Alkitab was sunnah belaka. Tak ada suruh turun walaupun dia apa. Sebab apa? Dia tahu qadar ni dak. Ada hak petani tu turun amba. Lagu mana apa turun amba? Turun babah dia kata. Babah lagu mana kanek kiki tak usah tanya. Ini agama Islam, bukan agama Buddha. Kalau agama Buddha, okey sebab padri dia ada sana. Kepala tak ada rambut. Nampak ada tu? Sami tak sami. Itu agama Buddha. Agama Islam bukan lagu tu. Agama Islam, hak wajib kita ikut sebenar-benar. Gapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari akhirat esok, Tuhan kata, "Madza ajabtumul mursalin?" Apakah yang kamu itu memperkenalkan seruan daripada mursalin, daripada rasul-rasul. Mas'uliyah kita Rasulullah SAW. Orang lain bawa kita klik situ ala laini war ras. Kita tunggu. Kalau tidak, sah. Nampak tu tak? Imam Junaid katakan. Cuba kita tengok Imam Junaid dia kata.
Ning bau tokoh ulama sunnah ya orang tasawuf tapi sunni. Sunni sekata-kata. Lah mana? Man lam yahfazil Quran. Siapa-siapa tak hafal Quran. Zahir pada seorang lelaki yang mubtadi' ni tak hafal Quran. Zahir. Nampak tu tak? Kecap gapo nama? Mana dalil pada Alkitab, mana dalil pada sunnah? Katuk siapa baca Quran, baca hadis, biq wahabi. La haula wala quwwata illa billah. Imam Junaid kata, "Man lam yahfazil Quran." Siapa dia tak hafal Quran? Walam yaktub al-haditha. Walam yaktub al-haditha, dan dia tak tulis akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mana Imam Junaid kata, "La yuktada bihi." Jangan kita turut dia. Jangan kita ikut dia. Ni cara hak Islam. Ni cara hak Imam Junaid. Fi hadzal amr. Tak boleh turut urusan dia. Tak boleh. Li'anna ilmana, ni hak kata turut ni. Li'anna ilmana hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Allahu akbar. Karena ilmu Islam kita, Imam Junaid kata, bergantung kepada Alkitab was sunnah. Nak apa lagi? Mana lagi kita orang Melayu kita, apabila dia sebut Junaid, mana isi kandungan Junaid hak mengajar mukhalafah dengan kitab was sunnah? Tak ada. Mana Imam Junaid kata hadis Nabi tufiduz zan, tak boleh kita nak buat pegang? Mana? Mana kata Imam Junaid kata Al-Quran zahir dia beri pada kufur dan sesat? Mana? Ini perkara-perkara yang kena kita duk tahu. Dan Imam Junaid kata, ni dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Perkataan dia ni. Dan kata satu tempat lagi. Dia kata, mazhabuna haza, mazhab jalannya kami ini, muqayyadun bil kitabi was sunnah. Bergantung dengan Al-Quran was sunnah. Mana nak duduk lagi? Ni kita orang Melayu. Kita dulu turut tak tahu apa juga, ambil sendiri ni. Tapi sekarang kita ngaji, baca, buat kaji, ya, tengok jadi banyak, buat bahasa kata, dengar orang jadi ramai, di kalangan ulama, tahu kata hak mana benar. Ni demo duk susuk lama kita. Gana nak tanggung dosa kita? Demo tak tanggung. Kita juga kena tanggung. Bawa apa kita dah ikut benda bukan-bukan. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Sebab gapo ya kata? Ni seorang lelaki ni. Sebab gapo kita kena turut ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah supaya dengan saat ni. Hak yang nak bawa ahlul bid'ah, al fitnah wal bid'ah. Hak tu hak yang nak bawa. Bukan ahli sunnah. Mana? Cuba tengok pengajian dia bergantung kepada Alkitab was sunnah dengan cara direct mana? Dia kata tak boleh turut Quran dengan direct, tak boleh. Kena pakar ulama. Orang mana tak pakar ulama? Tokoh mana kata dalam dunia tak pakar ulama? Cuba ambil mari hak dok mengajar di Malaysia, ambil Quran hadis direct mari. Ambil mari hak dalam Thailand pakai Quran hadis direct tak guna ulama. Cuba ya. Ada seorang yang janggut panjang daripada Terengganu insya-Allah. Nampak tua tak erti kata. Dia morning ngaji Madinah 4 tahun tak saya pakar ulama. Bodoh sungguh ya kata. Kecek tengok. Pada cakap pen nak menunjuk kata akal tak ada tu lagu tu. Kita boleh nak kecek lagu tu, tapi kita tak kecek sebab akal kita ada. Orang kecek huduh ni orang akal tak ada. Siapa-siapa orang jual di pasar mudah-mudah, jual ikan, jual gapo tak kecek bahasa tu. Kita orang jadi guru dalam masjid kecek pasal lagu tu. Mana orang kata kita ada orang ada terbiah, ada ulama terbiah, kita nak ikut ulama mana? Hak duk di Mekah tadi tu, siapa kata tak pakar ulama? Hak ketua-ketua mereka tu. Dalam kitab mereka wal mazhab. Mazhab Hambali maksud. Qauluna fil mazhabina dan sebagainya. Mana tak pakai mazhab? Jangan duk bubuh kata benar bukan-bukan. Ingat kepada ayat Tuhan kata wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ingat molek. Saya cabar dan calong diri kita nak mubahalah dengan siapa pun tak apa. Di kalangan mereka yang kata kita tadi itu, ulama kita dan manhaj kita tak pakai ulama, siapa pun boleh. Di mana tempat, bila masa pun boleh. Mubahalah itu hal laknat daripada atas nu turun mari, kata apa yang kamu itu tuduh, ulama kita jalannya kita bawa. Kita cabar, kita calong diri kita.
Kita tak sayang diri kita. Kita nak jual kerana Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nak pada syurga Allah Subhanahu wa taala Tuhan janji kata di sana lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, nak keluar tubik daripada dunia yang sepek, yang tak adanya apa nama ni, benda yang kita nak cari hakikat tak boleh ni, kita nak pergi sana. Calon diri. Ini perkara yang kita dak kena tuduh mari lama. Apa tah kita? Kamu walaupun ada siapa apa balik belakang, tapi tak ada kuasa mana-mana pun boleh nak mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Nak heret orang Malaysia, orang Melayu kita pergi ke mana? Nak pergi ke mana kita ni? Ila aina? Nak pergi ke mana? Ini tempat-tempat yang kita kena tahu. Sebagaimana ulama-ulama kita, ulama mana? Ada hak tanding sore hari itu. Dia kata, mereka itu tuduh kata Wahabi sebut ulama tu ulama ni. Ni apa dia sebut? Sebagaimana kata-kata ulama. Ulama mana? Sammu lana rijalakum. Siapa hak katalah ni? Katalah mana? Di antara kata-kata yang masyhur. Kata yang masyhur. Kalau kata yang masyhur orang tak jadi isu. Ustaz tu, tok guru tu, profesor tu, doktor tu pakat bangun belaka. Sebab apa? Sebab tak masyhur. Kalau masyhur orang nak kata gano. Wi faham kata masyhur tak masyhur ni wi geti kata nak kecek gapo-gapo. Sekarang lah ni orang makan nasi, bukan makan upuk. Nak mengajar gapo-gapo ni mengajar di atas dasar hak molek. Kita dia dalam belakang kita. Apa tanya? Muka tiap hari kau dah hitam semata. Tak takut kau Tuhan kata. Tuhan kuasa nak pulah lidah kita dalam masa tular. Tuhan kuasa. Hadap doa orang nak wi mata tak nampak nak tak berapa. Tengok sendiri kata belum nak doa kepada orang. Lama benda tadi tu lipat lek atas kepala kita. Jangan nak kacau. Mereka ahlu sunnah, kita ahlu bid'ah ni tak sama. Wala yaj'alallahu lil mubtadi'ina 'ala sunniyina sabila. Ulama kita kata. Tak ada orang mubtadi' nak lebih pada orang sunnah. Tak ada. Ni faham molek masalah. Ni kita kecek ni kerana kita cemburu terhadap agama kita. Biar demo tak cemburu ikut demo. Ini adalah agama yang hak kita nak bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan hak lain. Amba tak ada makan upah siapa. Tak ada makan upah Saudi walaupun upah kota, upah Kuwait tak ada. In ajriya illa Allah. Pahala hak kita nak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dia orang tu dia orang ni. Kata dah mana? Cuba tengok dia kata. Sana kata-kata masyhur sebenarnya tak ada masyhur bang. Kata mana? Kalau hamba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kanan, hang molek. Kalau kita tengok Rasulullah ke kanan, apa makna? Kita boleh segera faham daripada perkataan dia. Guna perkataan pun tak kena. Kata Rasulullah ke kanan, makna kita tengok dengan mata kepala tubuh batang Nabi jalan ke kanan. Nabi katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya jalan aku hak betul ni, maka mu turut jalan. Nabi ya suruh, ya buat contoh. Bukan mana Nabi suruh kita ya ning siratal mustaqim, ya tak nak jalan di atas tu, bukan. Hak kita dak minta 17 kali sehari tu ihdinas siratal mustaqim, sirat hak mana? Sirat hak Nabi jalan, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Daripada nabi-nabi, was-siddiqin, orang hak benar-benar, wasyuhada was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Hak tu. Ni riwayat kata Nabi kane. Ulama masyhur. Ulama mana? Sammulana rijalakum. Ulama mana hak kecil lah ni? Tokoh mujtahid mutlak hak pak ni. Jawab hari di mana dia kata? Kalau dia tanya, senyap, awak tak tahu, belah, awak tak teriak pula. Ya tak kena teriak masalah. Teriak di dunia ni belum daripada kita nak teriak lah api ni akal lebih baik. Jangan ada teriak lagu tu. Pak kita, ya teriak apa? Nak teriak apa? Nak wui orang kampung kuasa belah. Tok guru kita kena zalim kat orang. Tak. Kita jangan duk nampak orang zalim, nampak atau kita kena zalim. Kita zalim ke diri tu kena wui berasa kata. Ilmu tasawuf dak lapik gapo? Kalau lapik kaki ke lapik gapo? Ilmu tasawuf kita dak mengajar orang tu. Wih terasa kata. Kata gapo kita nak bawa manusia pergi. Lihat Rasulullah berjalan ke kanan. Tubuh batin Rasulullah pergi ke kanan. Rasulullah pilih jalan pergi ke kanan buat apa?
Kerana Rasulullah pergi dengan ilmu daripada Allah Ta'ala dan bijaksana hak dia. Sebab tu ya jalan gikan ni. Kemudian apabila Rasulullah gikan ni, kita sebagai umat hak mengaku asyhadu anna Muhammad Rasulullah nak pergi ke mana? Dia kata gini. Dan hamba lihat tok guru hamba ke kiri. Tok guru, dia Rasul. Tak. Ulama Rabbani. Tokoh mujtahid mutlak. Tak juga. Tok guru hamba ke kiri, nascaya hamba ikut tok guru hamba lagi daripada Rasulullah, tengok ya wari. Hatta. Daripada sehingga gam ni kata ni. Nascaya hamba, nascaya jawab tu, nascaya tu jawab kalu. Kalau nak i'rab Melayu pun boleh, tak ada masalah. Kalu tu syarat, fi'il syarat tu. Nampak? Kalu hamba. Lihat, tu fi'il syarat tu. Kalau kita nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kanan dan ataf. Boleh nak ataf. Iraq tak apa bahasa Melayu, mengaji juga, tapi kita mengaji untuk nak batukan kitab was sunnah. Bukan kita mengaji untuk nak bantah ahli kitab was sunnah, tak. Ni kita tak boleh kecil aku ni. Wasa tak sedap dengar. Dan hamba nampak guru hamba berjalan ke kiri. Jawab, nascaya. Itu baru tubik hukum. Nascaya lagu mana? Nascaya hamba akan ikut Rasulullah. Hak tu hak kena. Hak apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul anbiya. Sayyidul ulama. Nabi kita hak tua ulama. Ulama belakang dia belakang. Ni tak. Nascaya hamba akan ikut tok guru hamba lagi daripada Rasulullah. Boh pula, bayan pula daripada Rasulullah. Alaihi salatu wassalam. Kasih ke Nabi, dengar video tak bisa selawat tak Nabi. Daripada Rasulullah. Senyap tu. Selawatlah tak Nabi. Alaihi salatu wassalam. Lah mana? Nascaya kami ikut tok guru hamba lagi. Awak apa? Kena turut lagu tu. Limaza, kenapa? Awi ilak pula. Ada orang kata, ya wari. Sebenarnya kena wari ilak lah sini. Wak apa kena wak lah tu? Tak tahu wari lagi. Tengok tu. Ada orang kata, tak asuk sungguh kepada tok guru dia. Sungguh, tak asuk sungguh. Bukan tak asuk bahau dak. Sebab itulah pemikiran Al-Kuburiyun yang dibawakan oleh dar yang terpilih ni, orang panggil satu fikrah dia, cara mikir dia, takdisul ashkhas. Takdisul ashkhas. Makna memperdewakan seorang-orang guru dia. Kalau guru dia ayat lagu mana, ya kau turut lagu tu. Itu tarbiyah dia. Hak tu bukan tarbiyah Nabi Muhammad tu. Alaihi salatu wassalam. Tarbiyah Nabi Muhammad, ia tarbiyahkan orang pada ngakah. Hak lagu ni tak. Sebab di sisi pegangnya dia, harus bagi Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan, membebankan di atas seorang itu walaupun orang itu tak kuasa sama sekali. Itu pegangnya dia. Ini akidah dia. Jangan susuk benda ni, tak boleh nak susuk. Kalau kita mengaji juga tahu. Nak kita tahu. Tok guru dia faham murak Rasulullah, ni baru hilang. Sebab gapo kita kena ke kiri Nabi kan ni? Sebab tok guru faham. Faham kan? Faham maksud hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tok guru faham. Gitu tok guru faham. Tok guru faham. Nabi kata aina Allah. Tok guru kata tak boleh. Apa tak boleh kita kata. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Tok guru kita kata bukan tiap-tiap bid'ah tu dalalah. Kita kena turut tok guru. Tak boleh turut Nabi. Nabi kata bismikallahumma ahya wa amut. Hai, tok guru kita kata kena baca bismillah 40 kali hadiah pada ahli naubah. Kita kena turut ni. Nabi tak boleh. Hak tu faham maksud Rasulullah tu. Kalulah ulama sungguh kita buat kerja lah ni. Hak ni orang duk lama, bukan ulama. Nampak tu tak? Tapi nak lama mana? Lama dalam dunia dan lama dalam seksa akhirat esok pula. Lama sungguh. Awak apa? Tu ayat falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Reti kan mengaji kan hang surah balaghah. Ayat Quran secara tu tak boleh nak reti.
Ai, ambo orang awal. Ambo tak pandai. Duk 2 minit petuah ngik. Ha? Duk 2 minit, tak sampai 10 minit, 2 minit petuah ngik. Tak pandai. Ya Allah. Mana lagi kita orang Melayu duk kena katuk di daun buluh ke daun pisau ke daun gapo. Akak boleh dah. Ada dah. Umur kita pun tak lama dah kita nak datang dunia ni nak kelik jumpa dengan Nabi pula. Tak malu ke Nabi je kita tu. Ya Allah, wapanya kita jadi lagu tu. Kita orang Melayu orang cidik sahabat tu, terutama orang Malaysia boleh merdeka negeri. Bukan biasa main. Nak ambil orang pesen ni, nak mengaji tok guru kita nak heret ke Nabi. Nak lebih pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan dia lah ni. Nah, kita faham. Nah. Sebab tok guru kita faham maksud Nabi. Nah, belahnya kecek. Tok guru kita ni dia faham maksud Nabi. Faham lah. Nah, fahamkan ni ikut tok guru dia lagi. Tu inilah kata-kata yang mengertikan faham kata-kata Nabi Muhammad. Orang pesen ni hak faham maksud Nabi ni. Alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi kan ni, ibadat Nabi kan ni, amalan Nabi kan ni, faham Nabi terhadap agama kan ni, akidah Nabi kan ni, tok guru kita kiri, kita kena kiri. Alah tu. Bawa lah kalau demo nak bawa, agak tak sudah heret orang. Nampak tu tak? Tak sudah heret orang lah. Sebab kalau antar jalan lagu ni, cerak. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Kena tanggung dosa duk tah kepala kita. Berani setara mana, panas silap setara mana pun tak lawan dengan api neraka, nak lawan lah mana. Ai kawan ada ilmu silap, tak ada apa jumpa azabaniah, kawan tiket suta. Alah tengok. Ada kacau tak? Dia duk kacau masalah. Mari kita tengok tokoh mujtahid mutlak lah mana dia kata. Ni kita tengok bukan mujtahid, mugabah ni. Kita malah nak sebut. Kita mulut tak hudah mana kan. Kalau orang petani dia sebut. Nah, hak duk benar najis tu. Mujtahid lain. Hak hak sah lagi tu tak boleh. Lagu mana? Tengok. Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifah kata, tak harruh. Mana harre. Bagi seorang mana-mana nak ikut perkataan kami selama mana dia tak tahu kata mana kami bergantung. Ada yang mau tahu kata, hak tu tak apalah ulama. Ya, ulama kena heret sebab situ. Tu Abu Hanifah, dia pelepaskan diri dia. Dia pelepaskan diri dia. Sebagaimana tokoh ulama kita bawa datang. Bah Imam Syafi'i kita belah mana? Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita. Bukan Imam Syafi'i buat mubtadi' saja, bukan. Ni marah. Mubtadi' ni kita kira tak buat bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tapi kita tak sebutlah bid'ah hasanah panjang. Sebut buat bid'ah kepada. Nampak tu tak? Kita ada bid'ah hasanah, ada. Sudah. Redlah dah, mujur lah dia panggil kita buat bid'ah. Apa bid'ah hasanah? Kena suka lah, kena mujur, kena bahagia, kena apa nama, kena gembira. Orang panggil ahlul bid'ah. Sedap kita. Sebab apa? Bid'ah hasanah. Agama tak cukup lagi. Imam Syafi'i kata, tengok. Imam Syafi'i. Hak dia kata sungguh ni. Gicik lah dalam kitab mana-mana pun. Terkadang kita orang awal tak pernah dengar lagu ni. Awak pun nak katuk dia. Dia katuk dia buat ni. Imam Syafi'i kata, Iza qultu qawlan. Kata mulai Imam Syafi'i kata. Apabila aku kata satu pendapat. Yukhalifu kitab Allah Ta'ala. Wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku berpendapat satu pendapat, Nabi kan ni aku kiri. Nampak tu tak? Sedangkan Imam Syafi'i reti masalah nasikh mansukh. Imam Syafi'i reti masalah mutlak muqayyad. Imam Syafi'i reti masalah umum khusus. Bukan Imam Syafi'i tak reti. Imam Syafi'i reti kata khususiyat bagi Nabi tu gapo. Imam Syafi'i reti. Tapi Imam Syafi'i kata kalau pendapat aku menyalahi pendapat ataupun jalan Allah Ta'ala, kitab Allah Ta'ala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i kata kan, fatruku qawli. Tinggal perkataan aku. Tak usah pakai. Tu tokoh ulama hak sungguh.
Satu tempat lagi dia kata, Imam Syafi'i kata, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tiap-tiap masalah yang sah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Nabi itu sah inda ahli naql, di sisi ashabil hadis, bi khilafi ma qultu, dengan apa yang menyalahi pendapat aku, fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Aku taubat daripada itu pendapat sama ada aku hidup dan aku mati. Ni pendapat tokoh mujtahid kecek. Tak ada mujtahid kecek kata kalau Nabi kan ni kita kiri. Tak ada lah tu. Lepas tu dah wari. Dia kata kalau nak turut Quran sungguh. Mereka ini yang menyakit soal lagi. Dia faham kata Quran hadis ni asal pada Quran hadis behemtah. Behemtah tak? Makna kata kita nak makan tak leh Quran hadis. Nak ikut Quran hadis tak leh. Dia kata mana? Tengok kalau nak turut Quran tu ada awal tu ada akhir. Huwal awwal wal akhir. Video yang kedua. Kita tahu hari dah sini. Wari wak gapo tak ada pedah, bukan ilmu pun kita nak buat kira. Tapi kita duk kecek ni bukan nak kecek dia, nak kecek pada umat masyarakat. Biarlah dia nak pakan neki ikut dia. Tak ada la yughni anna syai'ah. Tak ada terkaya, tak ada pedah bagi kita sikit. Sebab orang ni nak husnuzan tak boleh. Sebab a'immatu ahli bid'ah, kita tak boleh husnuzan dengan dia. Nampak je tak? Ni makna kata jalan ni. Buat apa tak kembali klik pada ayat ni? Huwal awwal wal akhir. Dia kata di awal, di akhir. Ulama raya kata tak ada awal, tak ada akhir. Kita kena turut ulama lah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsir dengan cara nyata dan jelas. Katakan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Nabi tafsir. Pas kata nak turut ayat hak muhkam, kembali ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. Kembali klik pada ayat mutasyabihat kepada muhkamat. Apa tak kembali sini? Kalau kau orang agak, pakai mutasyabihat tak kembali pada muhkamat. Pada sini. Ini menunjuk kata seorang lelaki ni tak ada ilmu sikit. Dalam masalah sakut paut dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulullah. Hak erti masalah ke apa? Wak rengkok bid'ah la agama. Hak tu hak erti. Imam Syafi'i kata, aku rajuk daripadanya sama ada aku hidup ataupun aku mati. Itu caranya. Kemudian, kalau kita kata Rasulullah ke kanan, guru kita ke kiri, kita faham ke kanan lah. Kita faham ke kanan. Hak tu orang tak erti, dia kata. Allah orang tak erti. Makna kata, hak Nabi royak tentang masalah akidah, kalau kita turut Nabi, orang tak erti. Kena turut hak tak serupa dengan Nabi itu. Baru erti lagu tu. Ini adalah salah besar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan benda yang kita itu nak pakai boleh seorang lelaki ni duk royak mari. Kerana apa? Kerana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tok guru kita faham. Tok guru tu yang kena heret kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan heret ke jalan hak lain. Tu cara dia. Janganlah sama sekali kita sebagai orang Islam ini terpedaya dengan ini isu dan ini huraian. Yang nak huraian lagu mana pun, akhir sekali yang nak gapo tahu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah kerja perayaan Maulidun Nabi. Saya kata tok guru tak ada kena turut Nabi walaupun Nabi tak buat kerja pun kita turut Nabi. Hak nak gapo lagi? Tunggu kubur. Nabi tak buat, tapi tok guru tak buat, kena buat. Mani sofa. Tok guru buat. Nabi tak pernah. Kita kena buat. Hak tu hak nak. Bukan masalah ahkam syara'iyah, ahkamul fiqhiyah gapo sangat dak. Nak membelakan rengkok orang-orang yang ada maslahat. Tak ada masalah gapo kali. Tok Nujung pun ya bela ke ni. Tok Nujung pun tak apa. Sebab tu Tok Nujung semua benda-benda yang nak menjadi khurafatkan orang Islam kita Melayu terutamanya, dia bela belaka. Tak lain tak bukan kerana dia ni dibangkit mari untuk nak bela benda lagu ni. Tak ada arah tu pilih lagu tu. Kalau orang Kelantan ni pakat turut jalan ni jinjak langkah turun ni Aziz ni, yang nak sapuh daripada orang Melayu kita tentang benda-benda khurafat. Benda-benda rengkok dan sebagainya. Calonglah diri jadi serupa dengan dia.
Dia ni adalah Tok Guru yang bawakan negeri kita sampai kepada umat kita ni jadi bagus, jadi molek. Ni tidak kita sebagai orang Melayu tak mau nak tengok benda hak jadi manfaat. Benda yang jadi Islam yang sebenar. Hak ikutnya Quran, ikutnya hadis, ikutnya ulama-ulama hak muktabar. Kita tak sel lagu tu. Nak ikut pesen-pesen kata tak tahu mari di mana, ajaran khurafat lah, ajaran bid'ah dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang jadi tak baguslah kita sebagai orang Melayu nak berpendirian seumpama itu. Ini perkataan dia lagi sedikit. Dia kata kerana apakah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kita tak boleh nak ikut apa dia kata. Kerana kita tak faham hak Nabi. Seolah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kecek gapo-gapo tak boleh lah kita nak faham. Ya, kita tak boleh nak faham beberapa tepat hak Nabi tak boleh nak hak Nabi bercakap. Tetapi ulama tadi royak kepada kita kata, Nabi suruh kita faham lagu ni. Bukan Nabi bahkan yang ulama pah kiri. Apa istilah lagu tu? Hak Tok Guru kita patut kita ikut. Lah mana? Kena buat bid'ah dalam rangka agama. Kena mendahului akal di atas syarak dalam masalah agama. Kena percaya benda hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tak ada dalam ijma' ulama dan sebagainya. Hak ni Tok Guru. Gapo mana Tok Guru tu? Tok Guru kita. Tok Guru hak kecek tu Tok Guru. Kalau tak ikut dia, maka bukanlah Tok Guru. Bukanlah orang ikut ulama. Nya perasa kata dia jadi ulama. Nah, pelik sungguh. Ni apa yang kata kalau kita ni tak suluh ratik kegelapan dia ni, orang dah gelap semata-mata. Kerana apa? Kerana fahami guru kita dengan fahami kita terhadap fahami Rasulullah tu jauh langit bumi. Kok mana kalaulah ulama kita faham seperti Rasulullah, kenapa dia tak jalan belakang Nabi? Ni banding boleh. Mana kata mengaji ilmu akal ada banding lagu ni? Mana kata mengaji ilmu mantik banding lagu ni, mengaji ilmu balaghah banding lagu ni? Nabi kan ni tu uri tak kiri, tak nak kiri. Ada ke lagu tu? Tok Guru ni dia kena berjalan belakang Nabi supaya kita anak murid kena berjalan belakang guru. Ni Tok Guru pahkan ni. Anak murid pah kiri. Tak ada apa juga. Tu supah mati anak murid. Kalau kita jadi Tok Guru anak murid kita pah kanan, kita pah kiri, anak murid tak turut kita. Yang marah sinar mata kata. Apabila masalah Nabi, tak apa, Tok Guru kita yang faham hak Nabi. Allahu akbar. Dah mana? Supaya masak ni. Quran tu hera yang takali Allah Taala. Bersuara dan berhuruf. Tok Guru kata tak suara tak huruf, bukan bahasa Arab. Kalian nasi faham mana? Faham daripada Nasrani. Mana tuah ni? La haula wala quwata illa billah. Quran hak Nabi bawa mari kepada ini ummah. Orang mati tak boleh keluar lah tubik pada alam barzah. Kita ada orang mati boleh keluar tubik daripada alam barzah. Nak percaya hak Tok Guru. Ini dia ni perkara-perkara ni. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan. Tok Guru kata man kadzaba ilayya tak apa meturuh Tok Guru. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Lagu mana kita orang Melayu? Julah sekali dengan dia. Lepas tu tak boleh kita duduk lagu ni, tak boleh. Kita nampak Rasulullah hendak pergi ke ni, guru kita syarah pergi ke ni, ikutlah guru kita. Kerana apa? Kerana dia ulama. Lagu ni bukan ulama. Kalau ulama dia kena ikut Nabi tu. Hak mana kita tak cerah, ayah heret jadi cerah hak Nabi. Kok tu dia tak jalan lain. Ulama ni warasatul anbiya. Erti tak warasatul anbiya? Warasah mana? Orang yang ikut turut Nabi, heret manusia. Ni jalan dia. Tu dia, tu kok tu. Ni banding boleh hak ni kiri, hak ni kan ni. Apa tak banding kok lain lagi ya? Ini adalah perkara-perkara yang akal apa tak boleh nak pergi. Akal apa tak makan dengan akal. Ni kata ilmu hak lain. Allah ni ulama. Daripada dia lah ambil petua halal darah dia tu, halal darah orang ni. Kena buat gitu, kena buat gini. Ulama biasa ni.
Ya Allah. Sebab itulah kita orang Melayu duduk bawah kata berimej, duduk ikut orang biasa ni. Hak geliga sungguh, hak ulama sungguh, hak diakui oleh dunia sungguh, kita awak belakang. Duk akak hak biasa ni. Lepas tu nak mengatasi orang tak berimej. Mati 7 kali, hidup 7 kali semula pun duduk situ. Ni perkara kita kecek nak wik, bergerak akal sikit. Tak ada nak kat mana, bukan nak kasari apa tak, nak wik gerak akal sikit. Wik khabar boleh dah. Allah berapa nama sangat kita ni. Ikutlah guru kita kerana dia tu ulama, dia orang alim. Jangan ikut hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct dia kata. Berani tengok kecek. Jangan tiru hak Nabi direct. Hak mana kita tak boleh nak tiru? Hak bab mansuh, dia tak masuk dalam bab kanin ni. Hak bab mutlak. Sedangkan Nabi nak muqayyad, dia tak masuk dalam kanin ni. Hak bab am, hak Nabi nak khusus, dia tak masuk dalam kanin ni. Sebab apabila Nabi gerak, dia tahu dah kata am khusus ke apa nama, dia ledah tu. Tak tu Tuhan tak suruh lah kita ikut dia. Ulama, semua ulama hak molek di kalangan orang Islam kita hak duduk di Kelantan sendiri, duduk di Malaysia, duduk di Thailand, duduk mana. Ramai lagi ulama hak hebat, hak bijak, hak alim, hak takut ke Tuhan, hak warok, hak bersifat dengan kata dia tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama heret manusia kelak pada Allah Taala belaka. Tak kira alir salah, alir khalah, supaya belaka. Ni mari hak ni mari di mana? Tak ada pernah orang kecek lagu ni di kalangan ulama. Tempat tokoh-tokoh tempat kita. Hak ni nak jadi ulama baru ni. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allah ramadkan kita mengaji sore. Duk kecek lagu ni. Kenapa? Kita tak faham. Tak faham. Hak Nabi kecek. Jadi ulama kita pun tak faham juga sebab kenapa lek kiri ni. Kiri ni benda tak molek. Nak masuk jakoh rumah lek kiri ni. Agama kita tak suka. Buat kiri ni makna kan? Balik. Balik ke apa nama? Balik nak masuk bilik air tak apa. Masuk kaki kiri sungguh. Ini bukan dia lagu ni. Nah, ni perkara-perkara yang kita kena faham jadi molek kata. Benar Rasulullah hendak tunjuk kok kiri. Sebenarnya. Tak. Nabi tak kenal balik kiri. Tak sahabat nak banding lagu ni. Ni tak ada sakut paut dengan ilmu akal, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu apa tak. Kita kecek lagu ni. Apa nama orang kecek lagu ni? Nampak dah tu? Maka timbullah istilah. Ni tu baik natijah ni. Timbul istilah hatana. Kalau Rasulullah ke kanan guru, amba ke kiri, amba pergi ke kiri lagi. Amba ikut fahami guru amba. Kerana apa? Kerana banyak orang sesat dengan sebab nas Quran dan nas hadis. Ada pun hak ulama tadi itu seumpama Imam Malik. Ia rakyat kata tak ada sunat kita menggonyohkan dengan anak keliki ni di celah jari kaki kita. Dia kata tak ada sunat. Awak apa kata tak sunat? Sebab dalil tak siapa. Apabila dalil siapa? Ya rujuk dalam minatullah. Tak ada ulama mujtahid seorang mana-mana pun yang sengaja nak mukhalafah dengan jalan Nabi. Ada apa kamu lah mana? Nabi royak tanya dengan cara nyata, kata Tuhan di mana? Kamu kata tak leh. Ulama kamu kata tak leh. Nabi kecek kata Tuhan kecek dengan suara, kecek dengan huruf, dengan bahasa Arab. Ulama kamu kata tak leh, ulama turut juga. Nabi SAW kata tak ada rengka dalam agama sebab agama sebenar. Kamu kata ada, kamu turut juga. Hak ni jadi adil. Jadi adil lah agama Nasara ni. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Menjadikan padri-padri ulama-ulama mereka itu orang yang menghalalkan hukum hak Tuhan haram, mengharamkan hukum hak Tuhan halal. Agama kita ni mengharamkan kita buat rengka dalam agama. Ulama kata tak apa kita ikut. Ini lah tu. Ini salah besar sebenarnya lagu ni. Sebab itulah rahmatullahi alaika ya imam. Tok Guru ni Aziz ni sebagai imam tempat kita ni hak jadi qudwah bagi kita, dia usaha juga nak heret orang Islam kita kelak pada Islam asal. Juga difadhani beberapa orang Tok Guru umpama tu. Ini panggil ulama rabbani hak sungguh ni nama ni, ulama khurafi lah pun. Sebab apa? Ajaran dia di dar hak terpilih dia di sana yang mengajar lagu tu.
mendahului pendapat guru dia di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hak kita beriman kata ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi itu? Di mana kita nak beriman dengan ayat tu? Cuba kita kira kata kita orang Islam. Di negara Malaysia tu berapa orang alim dalam tu? Berapa kita dah lepas orang-orang lagu ni? Tapi kita tahu kata ya ada orang besar duk jaga dia. Tapi ingat orang besar tadi tu hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi Allah, bukan jadi Khalik. Walaupun besar setara mana pun nak jaga seorang lelaki ni untuk nak sebarkan khurafat pada ummah, akan hancur satu hari. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni tak sama sekali nak kebatilan mengatasi kebenaran. Tidak sama sekali. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribu Allahu al-amsal. Benar hak akan manfaat benar al-haq akan kekal di atas muka bumi. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun, bukan talihun. Ni apa nama dia bawa lagu ni? Maka timbul istilah kalau Rasulullah ke kanan, guru kita ke kiri, hamba pergi ke kiri lagi. Amo ikut faham guru lagi. Sebab tu duk zikir pelak-pelak tu. Sebab tu duk ibadat pelak-pelak tu. Sebab tu berimej pelak-pelak tu. Hak Nabi raya, hak Tuhan raya, ya buh mula ni. Ayat ni mutasyabihat. Tak mau nak kembali kepada muhkamat. Ayat yang misal tadi, yang kita sebut tadi itu adalah faham dia apa yang tak kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sahihain. Kata Tuhan tidak ada awal, Tuhan tidak ada akhir. Bahkan ayat tadi tu tak menunjuk kata Tuhan ada awal dan Tuhan ada Tuhan ada awal. Tak ada. Nampaklah tu ayat tadi tu tak ada menunjuk dan supaya orang faham dia. Tak ada. Orang faham di kalangan orang dia sendiri pun semak balik juga. Bukan kata di sisi orang berpegang pada akidah salah saja. Itu cara. Kerana apa? Kerana banyak orang sesat dengan nas Quran dan hadis. Tak, Quran dan hadis ni kalaulah sumber kesesatan sungguh dalam masalah faham ni, tak ada orang boleh faham sebagaimana Tuhan nak dan Nabi nak. Nabi nak kata apa? Taraktu fikum in ma tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Itu kata apa? Aku tinggal lepas dah aku pejam mata ni dua perkara. Kalau bergantung di situ, nascaya mu tak akan sesat selama-lama. Tiba-tiba banyak orang sesat dengan nas Quran dan hadis. Seolah kata Nabi dan Tuhan kecek ni untuk menyesatkan manusia. Mana lagu ni? Allah Ta'ala royak dalam Quran kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Tuhan kata aku ni jamin. Abdullah bin Abbas tafsir kata ana. Tadammana Allah Ta'ala liman qara'a al-Quran. Allah Ta'ala jamin bagi mereka yang baca Quran wattaba'a ma fihi dan ikut apa ada dalam Quran. Alla yadhilla fid dunya. Tak sesat dalam dunia wala yashqa fil akhirah. Dan tak akan jadi binasa, jadi celaka hidup di hari akhirat. Tiba-tiba banyak orang sesat dengan sebab nas Quran dan hadis. Cuba dengar dalam majlis dia berapa hadis yang dia baca hak sahih daripada Nabi. Hawari maudhu' saja. Berapa ayat Quran yang dia wari dalam majlis dia. Hawari mutasyabihat. Seumpama huwal awwal wal akhir. Ini adalah perkara yang jadi kita nak mikir dan ngakal fikir. Bukan baca kitab Taurat je kata. Dan bukan baca kitab Zabur, bukan baca kitab tu, kitab ni. Kitab Taurat, kitab Zabur. Kalau hak asal, kitabul huda. Bukan kitab dalal. Sebab dia wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kitab Taurat ni wi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur wi kepada Nabi Daud alaihissalam. Kerana mereka itu dah bawa benda kesesatan kepada ini ummah. Tengok misal kecil. Ini adalah perkara yang kita kena mikir. Tak boleh lah. Kalau kita tak mikir, nascaya punah. Punah cara kita. Lepas tu dia buat kesimpulan. Cuba kita dengar. Akhir. Jadi kita ni Alhamdulillah dah duduk di suasana agama dah. Ya, orang Kelantan dia orang Tani duduk dalam suasana agama. Jangan wa'ari bid'ah kamu, khurafat kamu, hak ambil daripada negeri
dak terpilih kamu tu buat klik medok sim. Tak sah. Orang mensapuhkan umat masyarakat ni pada puja kubur lama dah. Tak sah buat klik kat sana masing. Tak sah buat klik lagi. Buat klik buat apa? Puja kubur ni Nabi Murid. Ya, Nabi Murid. Hingga Zainul Abidin satu hari itu orang mari duduk tepi kubur Nabi, usaha-usaha nak mengadap tangi kepada kubur Nabi, nak minta lagu tu. Dia kata jangan buat lagu ni. Datuk aku marah. Datuk dia biar. Datuk dia iaitu Rasulullah SAW. Engkar. Zainul Abidin engkar. Hadis ni pun sabit daripada dia sebagai Diyaul Haq. Kecil adalah hadisul mukhtar di sana. Orang sunnah yang boleh royak kata di sini sumber di sini. Bukan dia mimpi. Sama dia Nabi dalam masjid kita. Apa dah gapo Bukhari dan Muslim. Kan Nabi dalam masjid kita tanya Nabi selalu. Ni perkara yang orang Melayu kita tak ada nak kira. Nampak tu tak? Tak sah marah. Tak sah marah. Benda ni adalah dasar kesesatan yang kamu nak bagi kepada umat masyarakat. Ini adalah kita ni duduk dalam suasana agama dah. Memang alhamdulillah. Tak sah bagi benda khurafat umpama tu. Duduk di tempat ikut dah. Mana kata kita duduk di tempat hak molek dah kata. Kekalah benda lagu tu sampai kita mati. Ya. Kekal percaya dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Jangan duk percaya khurafat seumpama mereka ini wari ni. Tak boleh. Ini apa dasar dia? Seru lain pada Allah. Rengka dalam agama. Khurafat dalam urusan hidup manusia. Tu. Benda lagu ni manusia lebih dahsyat daripada maksiat lagi. Karena maksiat dia tak punah agama. Hak ni dia punah agama. We faham kata. Kalau mau kata awak apa tak pergi sekat, puak duk makan kuda, puak duk makan keratang, makan gapo apa tak pergi kata buat tu kita dah kerja habis awak. Tapi hak mereka nak munah ke agama umpama ni punah kalimah syahadah kita. Tak masuk syurga lah kita. Kalau minum arak sampai mati pun, akidah ahli sunnati wal jamaah, orang ni duk buah kanak ki Tuhan. Kalau Tuhan kanak nak azab, Tuhan azab. Kalau Tuhan kanak nak apa, Tuhan apa. Tapi orang yang nak bawa agama kita punah, dah tak masuk dah syurga. Jangan kata nak masuk syurga, kalau hak pun kita nak minum tak boleh kalau kita kacau duk umpama-umpama ni. Dahaga kita akhirat esok. Tak usah kacau lah. Duit kita. Omor kita. Tenaga kita. Gapo lagi? Tu hawa kita belaka. Apa kita tak ikut benar-benar? Duk ikut apa umpama lagu ni? Kau sari kau pelak. Kalau omor kau panjang orang ni kalau Tuhan tahu kau panjang seumpama Walid Ibn Mughirah nanti tengok pelak lagi. Barangkali ada berhala dalam rumah orang Melayu kita sikit lagi. Apa? Ada berhala. Tak ada apa. Hati kita duduk dengan Allah. Belicin. Yang duduk main. Kita jangan duduk kacau. Tok nujung tak apa. Tok sihir tak apa. Tak apa pun tak. Dia nak pergi kanan. Dia nak bawa kita pergi sana. Sebab tu kita tak boleh dah. Tak boleh dah kita kena mikir sungguh-sungguh. Sebab umur kita ni. Hak tu hawi kita ni. Supaya nak kita guna dalam urusan agama. Kita betul dengan dia. Supaya nak ambil ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduklah dengan ajaran Nabi Muhammad. Hak berdasar pada Alkitab wa Sunnah. Sampai mati. Itu makna kata hatta ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka umpama ni bukan dia lah ajaran dia tu. Yakin di situ bukan mana mati, mana sampai makam. Sebab tu di sisi mereka semaya pedak dah. Semaya jemaat dak jemaat pedak jemaah pedak puasa pedak haji pedak terkadang minum benda-benda hak yang mabuk, zina dengan anak perempuan, apa? Kita atas daripada hukum Tuhan. Sebab masa apa ada makam hatta ya'tiyakal yaqin. Ada ni kitab mereka kalau salah bimbang kita kecil ada. Ini ajaran yang mereka nak bawa kita. Sebab tu kita tak boleh dah. Tak boleh. Kita cakap gini kita cakap liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak ada nak gapo kali kita tahu dah kata Tuhan nak balas kita lagu mana nak wik apa kita harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah duk bimbang lah kata. Kena bimbang. Bimbang ke apa? Bimbang takut kita gelecoh daripada jalan Nabi Halik Kanin tadi. Takut hidup dengan paham melek kiri hak dia tadi itu. Orang duduk kata gajah. Serati pun. Kita dalam urusan agama, kita duduk puji Allah, puji Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala itu, ya memang kita puji dia. Nabi Muhammad, ya memang kita puji dia. Akan tetapi bukan kita puja Nabi Muhammad.
Puji Nabi Muhammad, okey boleh. Tapi jangan melampau. Tapi puja Nabi Muhammad, tak. Kerja kita adalah ittiba' Nabi Muhammad. Bukan nanti puji, puja sahaja. Okey lagu. Puji Nabi kata aina Allah. Hai tak. Puji. Nabi kata tak ada rengkok dalam agama. Tu kita ada. Nabi tak ada raya plek-plek beranak berapa nama. Tu kita ada. Itu bukan dalil kata kasih. Orang kasih, orang ikut. Sebab itulah Allah Ta'ala kata Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Turut aku. Turut apa? Turut akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turut ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turut maqam ihsan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah tambah dia. Ni dak kita Tuhan tu kita. Tu guru dia. Mari kau tu. Mari kau Ibnu Arabi At-Ta'i. Nampak dah tu? Mari kau binu hak nu lagi, hak tu lagi. Banyak lagi kalau nak sebut terbuka habis dah. Pasal duk bimbing. Tapi dia sengkar kata, dia ni ada orang duk jaga. Orang tu duk jaga, orang ni duk jaga. Khisi dia orang pakai duk pikul belakang. Udzakirukum biqaulillahi ayyuhar rajul. Kita nak mengingati kamu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Musengka kata tak ada siapa boleh nak mengatasi kamu. Jangan lupa kata Allah Taala duk tengok. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Satu lagi tu tempo. Wi lagi. Tapi Tuhan akan tarik dengan secara sekelip mata. Itulah ngeri bagi mereka yang membawakan kebatilan kepada umat. Sebab tu kita menjauh dari diri daripada dia. Jauh diri daripada. Jalannya ni adalah jalannya yang sesat. Jalannya yang tak betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Cuba kita tengok cara hak dia mengajar, video hak dia mengajar, semua adalah ajaran yang membawakan kepada rengkok yang mula-mula. Yang kedua, nak seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak mengajak manusia ni jadi khurafat semula sebagaimana agama yang orang Melayu kita belum daripada kenal dengan ataupun meluk agama al-Islam. Itulah sedikit daripada apa yang dikemukakan oleh seorang lelaki ini yang suka dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada syak, maka hendaklah kita itu menjauhkan diri daripadanya, daripada ajarannya, supaya kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ini. Insya-Allah kalau ada mana pula kita akan berikan penjelasan kepada umat Islam kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelamatkan kita daripada cara mikir yang menyeleweng seumpamanya. As'alullah Subhanahu Wa Taala bi asma'ihil husna wa sifatil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ihfazna min kaydil kaidin wa min hasadil hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.